Jadi bekalan tadi yang kita buat tadi kan, maknanya kita kena cari bekalan. Kan? Jadi jangan kita merasa aman yang kematian dia akan datang pada setiap masa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap perkara yang ataupun setiap nyawa itu pasti akan merasai maut. Walau kamu menjadi penghalang dengan benteng dan penjaga. Jadi kalau kita halang macam mana pun, bila sampai masa maka kematian akan datang. Seperti hari ini tuan-tuan, saya tengok kita buka Facebook hari-hari mesti ada kematian. Mesti ada kematian. Dan kematian itu sebagai pengajaran besar pada kita. Dan kata Syekh Dr. Hisham Kamil Syafi'i Al-Azhari Hafizallahu Ta'ala, yang pengarang kitab yang baru ni yang saya kongsikan, yang anugerah Tuhan dalam adat-adat Islam tu. Dia kata bila seseorang meninggal maka dia akan melalui 8 fasa. Bila seorang kita meninggal sahaja, maka kita akan melalui 8 fasa. Meninggal kita maka kita akan melalui 8 fasa. Antara fasa, kalau saya ingatlah, fasa kubur. Yang kedua, fasa dibangkitkan daripada kubur. 8 kan. Yang ketiga, kita akan bergerak, maknanya ni lah, maknanya daripada satu-satu kan. Tu. Kemudian dia ada al-hisab, perhitungan. Kita akan dihitung, al-hisab. Yang kelima, al-mizan. Kita akan ditimbangkan pahala, berat pahala kita tu di akhirat. Yang keenam al-sirat, titian sirat kan. Yang disebut oleh para alim ulama, untuk orang beriman dia akan melintasi titian sirat tadi sepantas kilat ataupun selaju yalah cahaya tu, maknanya ni. Yang ketujuh iaitulah al-kautsar, maka orang beriman akan diminumkan dengan telaga kolam Nabi SAW. Yang ke-8 al-jannah bagi orang beriman, ataupun an-nar, neraka bagi orang yang kufur pada Allah, wal a'yadu billah. Itu 8 fasa yang disebut oleh Fadilatul Syekh Dr. Hisham Kamil Hafizallahu Ta'ala, iaitu 8 fasa yang kita akan lalui, manusia akan lalui di akhirat. Maknanya bila kita masuk kubur, al-barzah tu, maka lepas-lepas tu dia ada 7 lagi. Maknanya start pada kubur tadi 8. Sehinggalah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syurga. Jadi insya-Allah semoga menjadi pengajaran kepada kita. Dalam satu ayat Allah sebut apa? Wa man taba wa amila salihah. Siapa-siapa yang dia bertaubat, dan taubat tadi disusuli dengan amal saleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba. Surah Al-Furqan. Kata Allah, wa man taba, siapa-siapa yang dia bertaubat, wa amila salihah, dan dia melaksanakan amal soleh dia kepada Allah, fa innahu, sesungguhnya dia, yatubu ilallahi mataba, dia sebenarnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Kan? Sebab tu amal soleh ni, kalau kita nak sebut amal soleh ni, banyak amal soleh. Kan? Amal soleh banyak. Kan? Bahkan dalam rumah pun kita boleh buat banyak amal soleh. Kan? Sebab tu kalau kita ada anak, kita ada cucu, kita ajar benda baik. Benda baik tadi dibuat sehinggalah dia besar. Maka itulah saham yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Kan? Sebab tu kita tengok ibu-ibu, tengok isteri-isteri yang berada di rumah pun akan mendapat pahala yang besar. Contohnya dia, setelah mana isteri, contohnya suami bekerja, dia menjaga hak-hak dia, suami dia di rumah. Kemudian dia bantu kerja-kerja rumah. Kemudian dia dia bantu memudahkan urusan suami dan sebagainya. Banyak kalau kita sebut, terlalu banyak. Maka itu juga dikira kebaikan yang kita buat, dan insya-Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pahala. Kan? Kata Luqman Al-Hakim kepada anak dia, wahai anakku, jangan melengahkan taubat, kerana kematian boleh datang secara tiba-tiba. Hukama berkata, janganlah kamu menjadi orang yang mengimpikan akhirat. Tadi tak habis lagi saya sebut zuhud tadi kan. Allah tak teringat. Baru Zai kan. Tak maaf, lupa. Ha tu maksudnya hidayah, petunjuk daripada Allah. Jadi orang yang zuhud ni orang yang sentiasa dapat petunjuk.
Allah Ta'ala bagi petunjuk pada dia untuk dia melaksanakan kebaikan, buat amal soleh. Jadi orang zuhud ni orang yang dapat petunjuk. Sebab tu petunjuk ni barang yang mahal dari Allah. Tetapi ingat tak kisah Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tu, waktu mana dia nak cari Muhammad, waktu mana dia nak cari Rasulullah, maka ada orang mengadu pada dia, wahai Umar, adik kamu dah masuk Islam. Maka dia pergi rumah adik dia, Fatimah. Dia dengar mana adik dia tengah baca Quran, maka dia mengambil lembaran-lembaran Al-Quran yang telah sedang dibaca oleh adik dia. Maka sebelum itu dia rasa dada dia sempit, dia rasa gelapnya kehidupan. Bila dia pegang lembaran itu, maka dia rasa tenang, dia rasa maknanya tak pernah rasa sebagaimana dia rasa sebelum daripada itu. Maka dia pun, bila dia rasa tenang semua tu, dia berazam nak bertemu dengan Rasulullah. Waktu tu dia dapat tahu Rasulullah berada di rumah Arqam bin Abi Arqam. Maka bila mana bertemu dengan Rasulullah, bila dia bertemu dengan Rasulullah, maka dia peluk Islam. Sebab tu doa Nabi. Nabi pernah doa, Ya Allah, Islamkanlah salah seorang daripada dua Umar, kan? Umar Al-Khattab dengan Amru bin Hisham Abu Jahal. Abu Jahal ini sebelum ni disebut sebagai bapa kecerdikan, kan? Abul Hakam, bapa segala kecerdikan. Setelah peristiwa Abu Jahal, Abul Hakam ini dia membunuh Sumayyah. Sumayyah dan suami dia yang bernama Yasir. Kan, Yasir, maka Rasulullah memberi gelaran kepada Abul Hakam ni Abu Jahal, iaitulah bapa segala kejahilan. Rasulullah lalu ketika mana nampak Sayyidah Sumayyah dan Yasir sedang diseksa, maka Rasulullah doa, kan, Isbir ya ali Yasir, sabarlah wahai ahli keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, maka sesungguhnya Allah menjanjikan kamu dengan syurga. Itu doa yang dipanjatkan. Sebab tu Nabi ni kalau doa pada sahabat ni memang makbul. Memang makbul. Nabi pernah doa kepada anak kepada Ummu Sulaim yang bernama Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik. Bila mana Rasulullah hijrah ke Madinah, semua orang datang bagi Nabi dengan harta semua, kan. Ummu Sulaim datang jumpa Rasulullah, kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, aku tak ada apa-apa nak bagi pada kamu. Tapi aku ada seorang anak, aku serahkan anak ni kepada kamu, semoga dia boleh khidmat pada kamu, dapat khidmat pada Islam. Maka kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, doakan anakku. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma Rasulullah, saya lupa dah dia punya doa, doa Rasulullah. Rasulullah doa, ya Allah, banyakkan hartanya, ya Allah. Allahumma akthir malahu, ya Allah, banyakkan hartanya, ya Allah. Wa waladahu, dan banyakkan anaknya, ya Allah. Wa barik lahu fima a'taitah, dan berilah keberkatan kepada dia dengan apa yang engkau kurniakan. Maka dalam sirah menceritakan, dalam sejarah, Sayyidina Anas bin Malik ini dikurniakan oleh Allah umur sampai 100 tahun. 100 tahun. Dan diberikan anak seramai 100 orang. Dan diberikan harta yang banyak pada dia. Tu doa Nabi. Kalau Nabi doa memang makbul. Kan, doa Nabi. Banyak. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi pernah berdoa kepada Sayyidina Abu Hurairah. Nabi doa bekas makanan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila Nabi berdoa kepada bekas makanan Sayyidina Abu Hurairah, lepas itu makanan dalam bekas itu tak pernah habis. Kurma sentiasa ada je. Sentiasa ada je. Kenapa? Berkatnya doa Nabi. Sebab tu hari ini Nabi dah tak ada. Tapi pewaris Nabi, iaitulah para ulama, orang-orang yang alim. Sebab tu kalau kita jumpa orang-orang yang alim, ulama, orang soleh, minta doakan kita, minta doakan anak kita, keluarga kita. Kan? Mudah-mudahan doa itu, kita pun doa juga, kan? Tapi orang yang alim ni, orang ulama ni, pewaris Nabi. Maka semoga doa itu dimakbulkan sampai kepada Allah. Dan kita juga berdoa, teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara doa Nabi lah kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebab tu kalau kita nak minta panjang umur, boleh lah, tuan-tuan.
Boleh, tak salah. Tapi minta panjang umur dalam taat. Kan? Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Kan? Apa kata Nabi? Khairukum, sebaik-baik kamu, man tala umruhu, orang yang panjang umur dia, wa hasuna amaluh, dan baiknya amalan dia. Tu. Jadi nak doa panjang umur boleh, tak salah. Tapi biarlah panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab tu kalau kita nak panjang umur ni, antara amalan yang disebut, kalau tak silap saya, yang disebut dalam hadis, antaranya memanjang silaturahim. Memanjang silaturahim kita, maknanya kita tak ada masalah dengan siapa-siapa ni, ini antara amalan panjang umur. Tapi kalau kita banyak, maknanya, yalah, saya ingatkan juga diri saya lah, yang kadang-kadang yalah, punya kelemahan. Kalau kita banyak bergaduh dengan orang, itu tanda-tanda pendek umur. Kan? Tanda-tanda. Tapi kalau kita buat baik pada semua orang, memanjangkan silaturahim, ukhuwah dengan orang, insya-Allah, semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat. Kan? Dalam taat kepada dia. Jadi yang last sekali, dal kan? Dal itu apa? Dawam ala ta'atillah. Dawam ni maknanya sentiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa dalam ketaatan pada Allah. Maknanya apa? Maknanya dia sentiasa, bukan waktu susah je banyak ingat Allah, waktu senang tak ingat Allah, bukan gitu. Kan? Ataupun waktu kita terdesak baru kita ialah zikir, waktu sakit baru zikir, waktu sihat tak ingat nak zikir, bukan begitu. Kan? Maknanya apa? Sentiasa kita ingat pada Allah. Sebab tu orang yang sentiasa ingat pada Allah ni, iaitulah orang yang Allah sentiasa ingat pada dia. Dalam satu hadis qudsi, Allah kata, ana aina zanni abdi bi. Aku ini di sisi sangkaan hamba aku kepada aku. Kan? Sebab tu kalau kita dalam seharian kita ni, kita diajar kan, setiap perkara tu dia ada doa-doa. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, dia ada nak pakai pakaian, ada doa kan, tandas, masuk tandas, keluar tandas, dekat apa nak, kita nak solat tu kan, masuk masjid, keluar masjid, nak solat, iqamah, semua tu dia banyak doa yang boleh kita panjatkan pada Allah. Kan? Dan doa ini dia senjata. Dia silahul mukmin, dia senjata pada orang yang beriman. Kan? Sebab tu kita masuk masjid, doa dia Allahumma apa? Doa apa? Boleh tadi? Kalau kita keluar, Allah as'aluka min fadlik itu masuk kan? Rahmatik keluar kan? Rahmatik masuk. Jadi tuan-tuan ialah ahli masjid. Insya-Allah lah, saya lupa. Yang mula-mula kita masuk apa? Doa dia? Haji Mahfuz? Sekejap. Saya lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Masih ingat tak? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bukan rahmat. Jadi saya lupa. Maknanya kita masuk tu kita minta rahmat Allah kan. Kita keluar kita minta kelebihan fadlik kan. Jadi itu maknanya kita tengok doa yang kita minta bila kita datang masjid, kita minta rahmat Allah. Sebab tu rahmat Allah ni hebat, besar rahmat Allah. Kan? Besar rahmat Allah. Jadi kita duduk majlis ilmu pun rahmat Allah turun mencurah-curah. Malaikat ada, kemudian Allah bagi sakinah. Kan? Tu haji, Allah bagi sakinah. Bukan Allah bagi hajah sakinah. Itu kalau dapat mana ya kan, mana tahu rezeki kan. Tapi sakinah yang disebut dalam hadis Nabi, sakinah tu apa? Ketenangan. Sakinah. Ya. Allah maftahli kan. Allah maftahli abwaaba rahmatik kan. Ya Allah, bukalah kepada kami pintu rahmat Engkau ya Allah. Itu kita minta. Yang keluar fadli kan. Kita keluar, kita minta Allah bukakan pintu kelebihan Engkau ya Allah. Itu doa yang kita minta kan. Sebab tu bila kita masuk saja rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu pula tu,
kita rasa maknanya rahmat Allah turun, Allah bagi kebaikan, Allah bagi sakinah, ketenangan, dan macam-macam. Dan Allah sebut nama wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Maka disebut nama-nama orang yang berada dalam majlis ilmu. Jadi zai tadi iaitu zadul ma'ad, iaitu bekalan. Ha tu iaitulah hidayah, iaitu petunjuk daripada Allah, iaitu yang last sekali. Dal itulah dawam ala taatillah, itulah sentiasa dalam melaksanakan taat pada Allah SWT. Saya ya, zai, zadul ma'ad, zai, alif, dal. Iaitu al-ma'ad, alif, lam, mim, ain, alif, dal. Zadul ma'ad. Bekalan ya, bekalan lah maknanya maksudnya. Dalam Quran Allah sebut apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah akan kamu bekalan, dan sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Nak sebut apa dia lupa dah. Kemudian sebagian salaf berkata, jadilah orang yang bertaubat pada waktu siang dan malam. Ia bermaksud setiap mukmin hendaklah sentiasa memastikan putaran hidupnya dipenuhi aktiviti taubat. Kerana kematian itu perkara yang tidak diketahui sama ada berlaku sebelah pagi ataupun petang. Jadi disebut oleh ulama salaf, itulah ulama salaf ni ada yang menyebut iaitulah yang hidup sehingga 300 hijrah, gitu. Ada pentakrifan begitulah. Maknanya disebut iaitulah sentiasa kita bertaubat pada Allah tak kira masa. Maknanya kita sentiasa istighfar, seingat Allah, menyesali kesalahan dosa-dosa yang pernah kita buat, kerana kita tidak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah. Lepas tu ulama salaf ni hebat. Ulama salaf ni tuan-tuan, Ramadan ini disebut, Ramadan tak datang 6 bulan dah doa semoga Allah bertemukan mereka dengan Ramadan. Bila habis saja Ramadan, maka mereka berdoa sepanjang itu, maka diterima ibadah Ramadan dan selepas-selepas itu. Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, itu diterima. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa semoga Allah sampaikan Ramadan. Itu hebatnya amalan ulama-ulama kita yang salaf, yang terdahulu daripada kita. Jadi insya-Allah semoga kita mengambil pengajaran daripada bab taubat ini, dan saya juga ingatkan diri saya, semoga kita sentiasa mengingatkan diri kita, ahli keluarga kita, kan? Sebab tu kita kena rasa, contohnya bila kita buat amalan, anak-anak kita juga, menantu kita juga, cucu kita juga melaksanakan sebagaimana yang kita buat. Contoh bab semayang kan. Bab semayang ni dia tidak ada kompromi. Contoh kita solat, alhamdulillah kita jaga solat. Kan? Anak kita balik, menantu kita balik, cucu kita balik. Duduk rumah kita ni kan. Maknanya kita tegur, kalau tak semayang kita kena suruh. Kan? Kita kena suruh. Kan? Sebab apa? Sebab solat ini perkara yang disebut sebagai tiang agama. Kan? Tiang agama. Dan solat ini juga akan memastikan kita akan berjaya di akhirat. Sebab tu dalam laungan azan tu, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah solat, marilah menuju kejayaan. Orang yang solat ni orang berjaya. Kan? Walaupun contohnya kita tahu anak kita balik, menantu kita, cucu kita kan, sampai tengah malam katakan, kan, tengah pagi, baru tidur 3 jam, 4 jam. Kita nak gerak, tak sampai hati lah. Kesian lah, biarlah tidur dulu. Kan? Abang ni tak kesian ke? Tak. Sebenarnya kita kesian, kita gerak. Kalau kita tak kesian, maka kita biar macam tu je. Kan? Sebab tu solat ni dia perkara yang dia akan dititik beratkan. Kan? Akan dititik beratkan. Sebab tu kita sama-samalah kita menjaga amalan-amalan yang kita buat. Kan? Sikit. Walaupun sikit, kita kena ada amalan yang istiqamah. Yang tadi kita ambil yang dawam tu,
Yang maksud zuhud dawam tu maknanya dia kita kena ada amalan apa yang kita istiqamah buat setiap hari. Kan? Contohnya ada orang yang solat sunat duha. Kan? Solat sunat duha hari-hari dia buat 2 rakaat walaupun 2. Kan? Ada pandangan sebut yang paling afdal 12. Ada pandangan sebut 12 paling afdal. Kan? Tapi dia buat 2 je. Setiap hari dia buat. Masya-Allah. Kan? Dalam satu hadis Nabi kata, "Salatud duha tujlibur rizqa wa tanfil faqra." Solat duha yang kita buat ni dia menyemput rezeki. Wa tanfil faqra, dan dia menghalau kefakiran. Maksudnya orang yang solat sunat duha setiap hari dia takkan fakir. Maka Allah menjemput rezeki pada dia. Maknanya orang yang rezeki murah. Kan? Kata Syekh Zainul Asri, cuba buat solat sunat duha 4 rakaat setiap hari. Cuba buat solat sunat duha 4 rakaat setiap hari. Allah. 4 rakaat setiap hari tu kita buat sampai kita rasa sayangnya. Maknanya solat sunat duha. Bukan kita buat sebab rezeki. Kita buat apa? Kita rasa maknanya dah jadi sebati. Kita rasa maknanya solat sunat duha tu kita rasa manis je. Ibadah solat sunat duha tu dengan Allah. Sampai kita kata sayang kalau kita tak buat. Sampai tahap maknanya kalau kita dah ada perasaan begitu, insya-Allah rezeki itu dia akan datang mencurah-curah. Itu antara amalan lah, antaranya lah. Antaranya. Kalau ikut amalan untuk murah rezeki ni banyak. Istighfar pun murah rezeki juga. Nabi kata siapa yang melazimi istighfar, Allah jadikan setiap yang sempit tu luas. Allah jadikan setiap yang masalah tadi datang ke kegembiraan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kan? Saya ada seorang ustaz saya waktu saya belajar di Manjung dulu, dia memang waktu rehat tu memang ialah pelajar kan, memang kena buat. Itu ustaz saya memang sentiasa buat. Saya tengok memang dia sentiasa buat. Memang tak pernah tinggal kan. Boleh. Dia selama ada waktu duha tu kan. Boleh dalam waktu tu kan. Witir. Ialah witir ni antara solat sunat yang dituntut Rasulullah yang memang tak tinggal kan. Mana kita nak buat tu, witir tu maksud apa? Tunggal kan. Kita buatlah mana 3 kan. Mana kita nak buat, katakan contohnya penutup kita, katakan kita nak buat sebelum tidur. Kita takut tak bangun tahajud, katakan, boleh tak ada masalah. Kan? Bahkan itu lebih baik daripada kita tahulah kita tak terbangun kan. Gitu. Sebab tu dalam Islam ni, cantiknya Islam ni, mana kita baru niat nak buat, kita dah dapat pahala. Contohnya kita niat nak bangun tahajud kan. Kita kunci jam pukul 4. Bunyi jam pukul 4. Kita tengok, boleh lagi ni 2 jam. Subuh pukul 6 kan, 2 jam. Boleh lagi, tidur lagi. Bunyi pula kali kedua, pukul 4.45. Ada sejam suku, boleh lagi ni, tidur lagi. Bunyi pula kali ketiga, 5.20. Boleh lagi ni. Ada 40 minit lagi, boleh lagi ni. Bunyi kali keempat, 5.45 pun boleh lagi. Kan? Boleh lagi ni, tidur. Bunyi pula kali kelima, 7 suku. Tapi bukan Jemaah Masjid Al-Muttaqin Meru, Jemaah Masjid Al-Muttaqin Mongolia. Jadi insya-Allah semoga kita niat buat kebaikan, kan? Tapi jangan niat je, maknanya kena usahalah. Kan? Kena usaha untuk kita buat kebaikan. Jadi insya-Allah, jadi saya kira sekadar itulah sedikit perkongsian yang dapat saya kongsikan. Minta maaf tuan-tuan, barangkali ialah maknanya tuan-tuan datang ni nak dengan kuliah PU Said, ya kan. Jadi saya mengisilah maknanya yang tak seberapa ni, insya-Allah. Semoga dia menjadi peringatan untuk diri saya dan kita bersamalah, untuk sama-sama kita meneruskan agenda kita selaku hamba kepada Allah, untuk kita meneruskan kehidupan kita. Dan insya-Allah semoga kita berdoa Allah matikan kita dan husnul khatimah, dan semoga kematian kita kematian yang insya-Allah yang akan menjadi kematian yang baik, dan kematian yang insya-Allah kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhir, saya minta izin untuk saya umumkan 2 perkara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
sebelum ni saya ada umum di kuliah subuh. Saya dan sahabat saya daripada Tapah, kami buat program wakaf Al-Quran. Depan saya ni ada ada Al-Quran, iaitulah saiz A4, dilengkapi dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Dia ada hadis, dia ada hukum tajwid, dan dia ada juga terjemahan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan berhajat nak beli pun boleh, nak beli dan wakaf pun boleh. Kalau tuan-tuan berhajat nak beli, harga dia satu ni RM100, dia A4. Dan kalau tuan-tuan nak berhajat nak beli dan wakaf juga 100. Dan urusan wakaf itu saya akan uruskan, hantar ke tempat-tempat yang memerlukan. Ini saya tengah kumpul lagi, dan saya tengah tengok tempat yang betul-betul berhajat, memerlu. Jadi kalau tempat yang dah ada, kita tak bagi dah, kan? Sebab takut lembakan. Jadi kita akan cari tempat-tempat yang berhajat. Contohnya masjid surau yang akan baru nak buka, tempat-tempat pengajian dan sebagainya lah. Kalau tuan-tuan berhajat, insya-Allah ada disediakan kupon lah, kupon insya-Allah untuk tuan-tuan yang berhajat. Yang kedua tuan-tuan, di Meru Raya ni ada sebuah sekolah yang terletak di belakang Pizza Hut. Jadi saya promote pada tuan-tuan perempuan, mana tahulah kalau anak atau siapa-siapa lah yang berhajat untuk mencari sekolah. Jadi sekolah rendah integrasi teras Islam Seriti yang terletak di belakang Pizza Hut Maidin. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, sekolah kami ni dah masuk tahun ketiga. 2022 ni masuk tahun yang ke-4. Jadi kita dah ada sekarang ni pelajar hampir 100 orang. Dan kita ada guru hampir 11 orang, termasuk dengan pembantu sekolah. Dan insya-Allah untuk tahun 2022 ni kita masih buka lagi. Pelajar darjah 1 dah ada hampir 30 lebih. Dan kita mencari hanya berapa orang lagi untuk nak cukupkan 40 orang lah. Jadi di antara silibus macam arus perdana, KSSR, matematik, sains tu macam biasa. Yang kedua kita ada pratafis, maknanya hafazan surah-surah dalam Al-Quran, surah-surah tertentu. Dan kita ada juga maknanya diniyah, iaitulah subjek-subjek yang diajar dalam kafah kan, jakim, dan juga kafah. Kafah ni iaitulah silibus daripada Seriti sendiri, iaitulah antaranya contohnya fiqh taharah, fiqh adalah berkaitan dengan matematik, sains dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan yang ialah ada cucu ke